Okey, bersama kita di studio adalah insan-insan yang telah menjayakan majlis yang kita saksikan tadi dari Pertubuhan Pembangunan Orang Buta Malaysia. Kita bawakan presidennya, Encik Muhammad Huzaifah Ahmad, dan juga dua ikon seni tanah air, Azmi Saad dan Zaki dari Khalif Baskers. Terima kasih kerana bersama kami. Dan juga pemenang Anugerah Pencapaian Anak Seni Cemerlang. Tahniah kita ucapkan. Baik. Bila kita bercakap berkenaan dengan ialah terma orang kurang upaya ini kan, dekat Selamat Pagi Malaysia ini selalunya sebelum ini kita banyak berikan pendedahan kepada mereka yang peka. Tapi hari ini kita nak beri pendedahan kepada mereka yang kurang penglihatan dan sebagainya. Jadi kita nak berkenalan terlebih dahulu berkaitan dengan persatuan ini, terutamanya PPOBM ni. Mungkin Cik Huzaifah boleh berikan sedikit mukadimah terlebih dahulu untuk penonton Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi. Baik. Pertubuhan Pembangunan Orang Buta Malaysia merupakan pertubuhan yang boleh dikatakan agak dah lama juga dalam di Malaysia ni, di mana kita bermula daripada satu pertubuhan yang kecil di Pulau Pinang atas nama Pertubuhan Pembangunan Orang Buta Pulau Pinang, bermula tahun 2003. Dan diangkat menjadi ke Pertubuhan Pembangunan Orang Buta Malaysia pada tahun 2010. Jadi kita pindah daripada Pulau Pinang, pindah ke Kuala Lumpur pada tahun 2010. Apa yang memberikan sumber inspirasi itu untuk mengembangkan lagi persatuan ini? Ya, pada mulanya kita bertujuan untuk membantu satu golongan, kita kata satu golongan kumpulan kecil sahajalah. Tapi apabila matlamat kita besar, kita kita punya impian kita besar, di mana atas perbincangan ahli-ahli jawatan kuasa dan sokongan daripada orang sekeliling, kita berusaha untuk mengembangkan lagi hikmat kita tu untuk capai kepada seluruh OKU penglihatan di Malaysia. Okey. Azmi dan Zaki, apakah makna kepada anda? Bagaimana perasaan anda bila dianugerahkan sesuatu untuk meraih kejayaan anda sebagai anak seni tanah air dan sumbangan anda kepada industri seni tanah air? Alhamdulillah, untuk Khalif Baskers sendiri kita terkejut lah. Satunya memang kita tak sangka kita dapat anugerah malam tu kan. Jadi saya ingat lagi waktu kita sampai tu, ngam-ngam dia orang tengah rehearsal, pemenang anugerah anak seni kan, cakap ada juga anugerah anak seni tapi dia tak sebut nama lah waktu tu. Dia cakap, bukan kita lah kot. Jadi malam tu kita rupanya. Alhamdulillah, bersyukur sangatlah. Rasa sangat dihargai lah. Rasanya last kita terima anugerah tahun 2019 kot. Sebelum PKP lah. Kan. Jadi bila dapat anugerah lagi ni, dia lagi anugerah untuk kita. Ya kan, dah sendu dah, tak ada dah. Mana boleh sendu kalau nak dengar suara emas Azmi sendiri kan. Mana orang boleh lupa Khalif Baskers kan. Macam Zaki sendiri, apa-apa perasaannya Zaki boleh gambarkan apabila ialah dinobatkan sebagai antara calon ataupun pemenang bagi anugerah anak seni ni? Rasa macam tersamalah, dihargai. Lagi pun dia Saudara Huzaifah ni rakan baik saya. Dia pun tak beritahu saya kata ada anugerah. Surprise ni. Memang surprise. Pandai simpan rahsia jugalah kawan Zaki ni. Classmate dulu, schoolmate dulu. Schoolmate. Belajar dekat sekolah? Kami di sekolah rendah di St. Nicholas Home, Pulau Pinang. Dan kami sambung di sekolah menengah di Kolej Sultan Abdul Hamid lah. Alhamdulillah. Okey, bila ada orang kata orang kuat dalam persatuan tu kan, dia boleh mengangkat ialah diri kita, yang memahami diri kita kan, apa keperluan kita dan sebagainya. Saya difahamkan Cik Huzaifah pernah melanjutkan pelajaran ke Tokyo untuk orang kata menyebarluaskan lagi objektif Cik Huzaifah, mengangkat martabat mereka yang berkepentingan, berkeperluan khas ni. Baik, sebenarnya anugerah ini pun terinspirasi daripada pengalaman saya sendiri, di mana saya terinspirasi daripada orang-orang sebelum saya yang telah pun berjaya, menyebabkan pembangkit semangat saya untuk terus berjaya, untuk terus sambung pelajaran. Dan Alhamdulillah saya telah pun belajar di Tokyo dalam bidang massage dan acupuncture, buat ijazah di sana di Tsukuba University. So itu sebab saya nak, bila kita buat anugerah ni bukan anugerah yang semata-mata untuk memberi anugerah kepada penerima anugerah, tapi boleh menjadi satu pembangkit semangat kepada generasi akan datang untuk berjaya, di mana OKU penglihatan, walaupun kita dalam keadaan yang macam ni, kita juga boleh berjaya dalam bidang kita sendiri. Betul. Dan kategori-kategori anugerah yang lain yang turut disampaikan kepada pemenang pada malam tersebut. Kita ada anugerah sukan, anugerah sukarelawan,
Dan dalam bidang sukan tu juga kita bagi satu anugerah khas kepada kita punya jurulatih yang banyak memberi orang kata apa inspirasi, tunjuk ajar kepada atlet-atlet yang dah berjaya ke peringkat antarabangsa. Bagaimana untuk memastikan dalam majlis seperti itu ya? Semua yang hadir selalunya dalam majlis begitu adalah merupakan orang yang sempurna penglihatan. Jadi bagaimana untuk memastikan bahawa orang yang dihargai, orang yang diraikan dalam majlis itu sebenarnya dapat turut sama merasakan kehangatan majlis seperti itu? Sebelum kita sampaikan anugerah, biasanya kita akan seperti biasa kita akan bagi informasi kepada hadirin tentang anugerah yang kita akan sampaikan dan pencapaian mereka sampai peringkat ke mana, di mana kita buat pilihan kepada mereka ni di atas pencapaian mereka, bukan atas daripada macam kita kata orang recommend apa semua, tak ada. Kita cari sendiri, kita nilai sendiri pencapaian mereka. Macam Azmi sendiri, pencapaian Azmi dalam bidang seni kreatif, nyanyian kan, macam mana pengalaman Azmi kalau boleh kongsi setakat ini, penerimaan orang ramai terhadap penyanyi-penyanyi ataupun mereka yang berada dalam industri kreatif ini yang tidak mempunyai penglihatan yang sempurna seperti penyanyi yang lain? Alhamdulillah, kita sangat diterima dalam industri. Malah kalau kita jumpa rakan-rakan artis pun, dia orang kagum dengan kita, dia masih boleh berkongsi. Cuma susahnya kita ni bila nak bersaing dengan mereka dari segi visual lah kan. Kalau macam kita masuk pertandingan reality TV ke, kita nak lawan dari segi visual tu agak susah. Lepas tu ada juga macam susahnya kita bila time sesi bergambar ramai-ramai kan. Kita lagi-lagi kalau saya seorang lah, bila bergambar tu dia orang tak biasa dengan kita, jadi dia dah siap gambar, dia orang turun, saya tinggal seorang atas pentas. Jadi tapi dari sudut lainnya kita kena faham juga lah, sebab dia orang tak biasa dengan kita hidup di sekeliling kita, jadi kita kena enjoy je lah. Itulah kita kan. Yelah, sebab kita physically you nampak macam orang lain, jadi kita kadang-kadang itulah dia orang terlupa. Jadi minta maaf dari on behalf of this tak ada, kita okey je. Okey. Macam Zaki sendiri macam mana? Apa sumbangan yang kau yelah, you one of the Khalif Basker, tapi kalau cakap pasal kumpulan ni selalu yang paling menonjol tu yang main singer dia tu lah kan, yang belakang-belakang ni kan. Jadi selain daripada studio yang dibuka oleh PP BOM, apakah antara sumbangan-sumbangan lain yang turut disampaikan kepada komuniti kurang upaya penglihatan? Macam kami di pertubuhan ni, kami lebih kepada create awareness untuk bagi pendidikan kepada masyarakat, terutama sekali berkenaan dengan OKU penglihatan itu sendiri. Lepas tu kami menyampaikan hikmat-hikmat macam buku-buku braille, buku-buku yang bukan daripada buku-buku pendidikan lah, seperti buku bacaan umum, bacaan tambahan umum. Kami banyak fokus kepada buku kanak-kanak, kerana bagi saya pembacaan braille ni penting untuk daripada kanak-kanak melatih baca braille. Kalau kita tengok macam orang normal yang lain, dia orang ada banyak buku-buku untuk kanak-kanak belajar baca ABC, menulis ABC. Tapi untuk OKU penglihatan kita tak ada. Kita tak ada. Kalau setakat kita cakap, banyak orang tanya saya, kenapa tak minta dengan kerajaan? Kerajaan dah sangat membantu kami dalam mewujudkan buku-buku bacaan di arus perdana, di sekolah-sekolah, semua buku teks apa semua kan. Jadi tak ada siapa yang nak buat untuk buku-buku bacaan tambahan. Kanak-kanak ni perlukan buku-buku bacaan tambahan untuk melatih dia orang, melatih jari dia orang untuk membaca braille dengan lebih lancar. Jadi kami ambil inisiatif ni untuk buat menghasilkan buku-buku, dan kami buka kepada orang ramai di luar sana untuk sama-sama membantu kami, menyumbang kepada kami untuk sampaikan matlamat hasrat kami ni untuk menjadikan masyarakat orang buta Malaysia ni celik ilmu. Dekat Malaysia ni berapa besar komuniti orang OKU penglihatan? Kalau ikut statistik sehingga tahun 2019 kita ada lebih kurang 51,000 OKU penglihatan di Malaysia. Tapi tak semua berdaftar under persatuan. Yang ini yang dah macam kami di persatuan tak ada yang berdaftar secara orang kata apa, daftar jadi ahli. Bagi kami, sesiapa saja yang memiliki kad OKU penglihatan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia adalah ahli kami secara automatik. Baik, bajet 2023 baru saja dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan yang merupakan Yang Berhormat Menteri Keuangan, dan bakal dibincangkan, bakal diperdebatkan di Parlimen tidak lama lagi bermula hari ini.
apakah antara intipati yang mungkin PPBOM ingin sumbangkan dari segi permintaan untuk golongan kurang upaya penglihatan? Saya saya tak sempat nak tengok bajet masa live, tapi saya sempat membaca sedikit berkenaan dengan bajet yang telah dibentangkan. Bagi saya di pertubuhan sangat menyambut baik atas bajet yang telah pun dibentangkan, cuma fokus kepada OKU penglihatan tu sendiri. OKU dia ada fokus, cuma OKU penglihatan tu sendiri saya tidak nampak terlampau ada fokus ke sana. Cuma saya harapan kami lah di mewakili OKU penglihatan di Malaysia ni, kami mengharapkan agar kami dilihat dan fasilitis kami yang diperlukan oleh kami diangkat ataupun diberi perhatian oleh kerajaan. Dan alhamdulillah pada sebelum bajet diumumkan pun Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim juga ada mengumumkan ataupun dah bercakap tentang label ubat Braille, di mana pertubuhan kami berkolaborasi dengan Kementerian Kesihatan untuk menghasilkan label ubat Braille bagi kegunaan OKU penglihatan di Malaysia sebenarnya. Jadi kami berjaya untuk bawa hasrat kami ini supaya OKU penglihatan juga dapat akses. Bila dapat ubat tu, dia orang tak adalah tersalah ubat nanti makan apa semua, kerana dapat ni. Ini satu inisiatif atau permulaan yang baik daripada kepimpinan yang sekarang, dan kami sangat berterima kasih dan optimislah untuk lebih memberikan kerjasama dengan kerajaan untuk menyampaikan apa lagi keperluan kami dan boleh mendapat perhatian daripada kerajaan Malaysia. Alhamdulillah. Macam Azmi sini saya daripada dalam industri kreatif kan. Apa-apa perancangan Azmi sebagai seorang OKU penglihatan untuk mengangkat martabat OKU penglihatan ni? Saya sejujurnya memang kebolehan saya memang dari segi muzik je lah. Cuma dari segi muzik tu ada banyak cabang dia, persembahan dari segi studio. Saya buat kerja studio juga, kita belajar recording, jadi production. Oh, buat behind the scene jugalah sekarang? Sekarang memang kalau boleh nak fokus pada ke sana lah. Sebab rasanya yang tu yang kita boleh fokus 100% lah. Sebab kita buat lagu tak perlukan mata sangat. Jadi untuk dari segi production, komputer pun kita ada software yang sesuai untuk kita. Jadi macam tu lagi best, dan kita boleh bekerjasama dengan ramai artis lagi berbanding kalau kita jadi artis semata-mata buat persembahan, kita bekerja sendiri je kan. Jadi lagi benda yang saya rasa lagi seronok dan saya nak explore lebih lagi lah. Lepas ni tiba-tiba Kalibaska ada satu single baru yang ditulis oleh Azmi sendiri kan, mana tahu kan. InsyaAllah. Kita nantikan bersama. Jadi siapa antara pemenang-pemenang lain yang boleh kita ketengahkan dalam kali pertama sebenarnya PPBOM menganjurkan? Ya, kali pertama Majlis Makan Malam dan Award PPOBM ni dah berapa tahun, 5 tahun lebih tertangguh hasrat saya tu. Dan antara penerima anugerah SPM untuk tahun 2021 Cikgu Nur Ain. Cikgu Nur Ain, di mana saya dapat tahu waktu dia 3 bulan ke 4 bulan sebelum SPM tu sendiri, dia punya penglihatan drop kepada 70%. Di mana dia sebelum tu dia dapat melihat agak baik, tetapi dekat-dekat dengan SPM tu sendiri penglihatan dia drop dan dia sangat struggle dalam masa itu, yang menyebabkan saya rasa macam dia antara insan yang sangat hebatlah. Okey. Yalah, bayangkan kalau kita berada di dalam situasi ni kan, dengan tekanan nak peperiksaan lagi kan, tekanan dengan keadaan kesihatan dan sebagainya, banyak perkara yang perlu difikirkan pada ketika itu, dan beliau tetap berjaya ialah untuk mendapat keputusan yang beliau inginkan atas usaha beliau. Selain daripada individu tersebut, kita juga bawakan di studio Azmi dan juga Zaki, wakil daripada Kalibaska daripada OKU Penglihatan. Tadi kita dah minta pendapat Azmi sini, ni Zaki pula, apa perancangan selain daripada menjadi salah seorang kata musician kepada Kalibaskas ni? Perancangan untuk kumpulan ke untuk sana? Boleh, dua-dua boleh lah. Itulah, kita akan, insyaAllah kita ada next single. InsyaAllah coming soon memang ada lah ni. Dah ada. Azmi, tajuk apa? Inspirasi ya. Inspirasi. Okey. Inspirasi. Kemudian itulah untuk berkarya lagi dalam untuk
mungkin ada next single ataupun cover terbaru. Zaki ada tak macam terfikir untuk mungkin menyambung bukan pengajar secara formal ke apa, tapi menambah ilmu dalam bidang muzik. Lebih secara bukan formal lah, tapi belajar tentang teori-teori muzik. Gitulah. Baik, bagaimana untuk orang ramai menyumbang kepada OBM? PPOBM kami boleh dilawati di www.ppobm.org.my. Di laman web kami sendiri. Anda juga boleh kami telah launch dengan launchgood.com, di mana boleh lawati launchgood.com/ppobm untuk tengok kami punya projek-projek yang terkini. Di samping itu boleh juga lawati Facebook kami di facebook.com/Pertubuhan Pembangunan Orang Buta Malaysia. Okey, baik. Terima kasih Cik Huzaifah, terima kasih Azmi, terima kasih Zaki bersama kita hari ini untuk berkongsi dengan pengalaman kalian dan juga berkenaan matlamat ataupun apa yang dimainkan, peranan yang dimainkan oleh PPOBM untuk pembangunan OKU penglihatan di Malaysia. Baik, seterusnya kita akan ke